Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini, tajuk kita ialah jadual kutipan sisa. Kita akan belajar mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Struktur ayat ialah susunan kata dalam ayat bagi membentuk satu binaan. Dalam struktur ayat mengandungi topik cerita iaitu subjek dan cerita mengenai topik tersebut iaitu predikat serta mempunyai makna yang lengkap dan logik. Mari kita baca bersama-sama berita ini. Johor Bahru, 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Dapatkah murid-murid merasakan atau mendengar sesuatu yang tidak betul dalam susunan ayat itu? Betul, inilah yang dikatakan dengan struktur ayat yang tidak betul. Selain daripada yang telah ditandakan dengan warna merah, dapatkah murid-murid kenal pasti ayat lain yang struktur ayatnya disusun dengan tidak betul? Ya, tepat sekali. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Kita kenal pasti dahulu struktur ayat yang tidak betul, kemudian kita akan betulkan dan murnikan ayat itu bersama-sama selepas ini. Pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baharu itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Apakah ayat yang perlu atau struktur ayat yang salah dalam perenggan ini? Betul. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Dan yang seterusnya ialah panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Dalam perenggan ini, ayat dengan struktur ayat yang salah ialah betul. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh dan harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Baiklah, mari kita sama-sama edit dan murnikan struktur ayat yang salah ini. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Biasanya struktur ayat yang betul, subjek terletak di hadapan ayat dan predikat terletak di belakang. Subjek dalam ayat ini ialah sisa makanan. Predikatnya ataupun perkara yang menceritakan subjek ialah dikutip 2 kali seminggu. Maka ayat yang betul ialah sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Ayat yang kedua, sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ayat yang betul ialah sisa yang boleh dikitar semula ini adalah subjek. Dikutip seminggu sekali menceritakan tentang subjek. Ini adalah predikat. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Struktur ayat yang betul ialah penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Panduan buku akan diedarkan ke setiap rumah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Struktur ayat yang betul ialah langkah ini untuk memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang.
harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Subjek sepatutnya berada di hadapan ayat. Oleh itu, struktur ayat yang betul ialah semua pihak harus bekerja sama untuk melestarikan alam sekitar. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan topik atau petikan kita yang kedua, kita ulas dahulu sedikit mengenai petikan jadual kutipan sisa. Jadual kutipan sisa ini menceritakan tentang cara pengasingan sisa pepejal di punca. Masihkah murid-murid ingat topik kita yang pertama pada unit 16? Betul, cara untuk mengasingkan sisa pepejal di punca ialah mengasingkan sisa, kemudian bahan yang boleh kita semula dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Pengasingan sisa pepejal ini penting untuk mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, dapat mengurangkan jumlah sisa pepejal dihantar ke tapak pelupusan, sekaligus mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal. Kita teruskan dengan tajuk kita yang kedua, iaitu pelupusan ubat-ubatan. Mari kita sama-sama kenal pasti kesalahan struktur ayat dalam petikan ini. Murid-murid boleh merujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 26. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Dalam perenggan ini, dapatkah murid-murid kenal pasti ayat yang mengandungi kesalahan struktur ayat? Betul, kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar, mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Apakah ayat yang mempunyai kesalahan struktur ayat dalam perenggan ini? Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Kita teruskan dengan perenggan yang terakhir. Pencemaran diatasi ini boleh. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Apakah ayat yang mempunyai kesalahan struktur ayat dalam perenggan ini? Pencemaran diatasi ini boleh. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama edit dan murnikan ayat-ayat yang telah kita kenal pasti tadi. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Sepatutnya subjek berada di hadapan dan predikat yang menceritakan tentang subjek berada di hujung. Oleh itu, struktur ayat yang betul ialah ibunya sebagai subjek menjalani pemeriksaan kesihatan. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Subjek dalam ayat ini adalah mengenai poster. Oleh itu, struktur ayat yang betul, poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Subjek atau perkara yang hendak disampaikan dalam ayat ini adalah sisa ubat-ubatan. Oleh itu, struktur ayat yang betul ialah sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Struktur ayat yang betul, hidupan di dalam sungai akan terjejas. Pencemaran diatasi ini boleh. Struktur ayat yang betul ialah pencemaran ini boleh diatasi. Baiklah murid-murid, selepas ini cikgu minta murid-murid menyalin semula
petikan pelupusan ubat-ubatan dalam buku aktiviti muka surat 26. Cikgu harap melalui petikan ini murid-murid mempunyai kesedaran agar jangan melupuskan ubat secara ataupun dengan sewenang-wenangnya. Hantar semula ubat itu ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Kita tidak boleh membuang sisa ubat ke dalam sinki kerana ia boleh menyebabkan alam sekitar kita tercemar kerana sisa ubat-ubatan ini mengandungi bahan kimia. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.